Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar ji. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا الله إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وروعنا بنور معرفتك وبنور محبتك. اللهم إنا نسألك أن تحيي أجسادنا وأجسامنا وجوارحنا بنور عبادتك وبلزوم طاعتك وبدوام خدمتك وبدوام خدمتك برحمتك يا الله. الله يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Tuan Musi sihat? Alhamdulillah. Handsome hari ni. Abang Naim, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi kuliah subuh Rabu minggu keempat bulan ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita mengajarkan syukur pada Allah SWT, sentiasa sabar melayan kita, ya. Allah, ya. Sabur, sabar tengok perangai kita, melayan kehendak kita, macam-macam keinginan, ya. Macam-macam keperluan. Gitulah Allah cipta kita ni sangat hebat, ya. Hebat. Hebatnya manusia ni, Allah beri dia lisan. Ni lisan al-fahmu. Jadi insyaAllah tajuk kita pagi ni al-lisan. Al-lisan ni ajaib, ajibul lisan. Al-lisan ajibun. Lisan kita ni maha ajaib. Sebab yang cipta pun maha berkuasa, maha bijaksana. Jadi cipta ni yang ajaib lah. Ajaib, ya? InsyaAllah. Al-lisanu ajibun. InsyaAllah. Semalamlah termenung apa kuliah bulan ni. Dalam track kita lah. Track kita nak mengurus diri kita lah. Jadi antara yang kita nak urus ialah anggota jasad kita ni. Lepas tu kita kena doa, Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya ajsamana wa ajsadana wa jawarihana binuri ibadatika. Ya Allah, ya Rabbi, hidupkanlah antuhya, hidupkanlah ajsamana, jisim kami, ajsadana, jasad kami, wa jawarihana, dan anggota-anggota kami, binuri ibadatika, dengan cahaya ibadah, supaya semua anggota kita ni beribadah.
Jadi malam ni, pagi ni nak bincang anggota lisan. InsyaAllah. Jadi sebelum berpanjangan, nak ucap terima kasih lah Tuan Musi. Ada sahabat kita Haji Abdullah ni, dia memberi ingatan pada saya. Baguslah, terima kasih Tuan Haji Abdullah. Kuliah yang lepas saya ada sebut semayang sunat ni, semayang sunat duha ni, kan ceritanya Allah anugerahkan pahala ni sangat besar kan. Kita pun tak mampu nak kira kan. Semayang sunat subuh pahalanya bumi dan langit dan isinya, kan besar tu kan. Kalau ikut matematiknya tak mampu nak timbang kan. Tapi oleh kerana dia bentuk roh, kan? Jadi anak dia tersebut semayang sunat subuh tu pahalanya malah lebih besar daripada solat subuh. Betul lah kata Haji Abdullah ni, solat subuh lebih besar. Kalau dah solat sunat macam tu besar pahalanya, solat subuh lagi lah besar. Sepatutnya macam tu statement dia. Terima kasih Haji Abdullah. Kadang-kadang kita pun seronok bercakap terkuil-kuil gitu lah. Jadi ada ingatan-ingatan tu sangat bermakna untuk kehidupan kita, insyaAllah. Terima kasih. Jadi insyaAllah kuliah pagi ni ialah lidah. Lidah ni anak rujuk internet, rujuk buku. Allahu Akbar. Lidah ni boleh membangunkan motivasi. Boleh menghidupkan manusia. Yang pensan boleh hidup, yang sakit teruk boleh sihat balik. Lidah ni kan ibu-ibu selalu beri motivasi pada anak-anak kan. Anak-anak bangkit, gairah. Yang tu kita nak. Suami pun bangkit kerana lisan isteri. Begitulah pasangan sebelah sebaliknya. Dan siapa-siapa pun. Lisan ni juga boleh membunuh orang. Boleh bunuh orang. Boleh mati jiwa manusia tu. Lisan ni boleh bergaduh. Boleh gaduh antara satu sama lain. Boleh bergaduh suami isteri sampai mati. Ingat bergaduh masa satu rumah. Dah bercerai pun bergaduh juga. Tu lisan ni. Patut habislah dah bercerai kan. Bergaduh lagi. Sampai ke mati masih bergaduh. Ni lisan kan. Jadi lisan ni Allah cipta sangat istimewa kan. Dia lembut. Boleh berbahasa apa-apa bahasa. Boleh lembut. Lembutnya boleh menguasai apa-apa. Bahasa burung pun dia boleh kuasai. Bahasa atom pun dia boleh kuasai. Lisan ni kan. Bahasa Inggeris tu biasalah kan. Bahasa Perancis pun boleh. Bahasa Rusia pun boleh. Jadi lidah kan. Bahasa Arab pun boleh. Lidah ni boleh merasa. Pahit, manis, mayung, basi, lidah. Sangat peka kan. Kalau pergi hospital, doktor tengok lidah. Antara tempat nak mengesan sakit tu lidah. Di samping darah, tekanan darah kan. Ambil darah, ambil urin, lidah. Ada ubat tu letak di lidah. Baik, lidah. Baik, mari kita tengok pesanan-pesanan Rasulullah mengenai lidah ni. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Sahabat dulu kan. Jumpa Rasulullah, nasihat ya Rasulullah. Apa yang aku tak elok ni, apa aku kena buat? Macam tuan-tuan lah, panggil tok guru bagi nasihat. Betul lah ni. Ini sunnah Rasulullah. Lagi ramai kan. Cantik. Kadang nasihat tu ulangan-ulangan. Tak apalah. Itulah iman kita. Memang perlu disiram. Lepas tu berdoa. Berapa kali kita berdoa? Sekali dah dulu. Doa cukup lah. Lepas tak payah doa. Boleh? Tak boleh. Kena doa. Macam tu lah ilmu. Jadi jangan jemu dengan ilmu. Jangan jemu dengan berdoa. Jangan jemu dengan beramal. Sebab Allah tak pernah jemu melayan kita. Jadi apa nasihat Rasulullah? Rasul bersabda,
alaika bitaqwallah. Ya. Jagalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ni kena jaga. Ya. Kena bela, kena hias, kena make up. Ya. Kena pelbagai resipi. Ya. Hari tu sahabat nak cerita mengapa kentang McDonald tu, McD tu, kentang dia sedap dimakan. Ya. Budak-budak kita gila-gila dengan kentang tu. Cuba kentang mak dia masak, tak pandang. Rupanya resipi dia tu 15 resipi. Resipi dia 15, baru sedap. Ya. Sama juga dengan bubur lambuk. Cuba rasanya tulang kambing dengan kari je. Orang tak nak makan. Nak kacang lah, nak apalah, isi apa semua. Ada berapa hari tu sampai Cikgu Nurhan sebelah ni. Ada 100 jenis kacang. Campur dalam bubur tu, barulah makan terlena. Baru 10-12 pun dah sedap. Baik. Jadi takwa ni naklah dijaga. Dijaga dengan tazkirah, jaga dengan doa, jaga dengan keampunan istighfar, jaga dengan roja harapan, jaga dengan khauf, jaga. Fa innaha jima'u kulli khair. Kerana takwa itu menghimpun segala kebaikan. Takwa itu macam bank lah. Bank negara lah. Mengimpun semua kebaikan duduk dekat kategori takwa. Masak pun takwa. Basuh baju pun takwa. Masuk dalam grup takwa. Lepas tu adalah kategori takwa tu. Kategori iman, kategori amal saleh, kategori amal jariah. Adalah kategori-kategori ni. Wa alaika bil jihad. Di atas kamu ada kewajipan berjihad. Berjihad ni luaslah ibu ayah kan. Jihad mempertahankan agama dari serangan musuh, mempertahankan negara dari musuh. Dari zaman ana baca peperangan ni zaman Nabi Isa lah. Peperangan merebut kawasan-kawasan Nabi Isa, Nabi Musa sampai. Sampai sekarang berebut kawasan. Batu putih tak selesai lagi. Itu silap bahasa boleh berpegang. Waliyazubillah. InsyaAllah. Jihad mencari ilmu, jihad berziarah, jihad berniaga, jihad mengurus negara, bersiasat. Lualah jihad ni. Kita dah arif lah tu. Lepas tu wa alaika bizikrillah, dan ke atas kamu hendaklah berzikir pada Allah. Zikrillah. Lisan kita naklah bertakwa, lisan kita berjihad, lisan kita berzikir. Wa tilawatil Quran, dan lisan kita naklah bertilawatil Quran. Fa innahu nurun laka fil ard. Kerana takwa, jihad, zikir, tilawah Quran ni nur di muka bumi ni, cahaya. Cahaya kebaikan, cahaya keamanan, cahaya pahala, cahaya redha Allah. Kan? Wa zikrul laka fis sama, dan zikir kamu ni sampai pada langit. Alam malakut, para malaikat dengar, perhati, tengok. Sama berzikir, bukan tengok aja. Sama-sama bergobok, duduk penuh ni majlis ilmu ni. Jin Islamnya, malaikatnya memayungi kita. Dan jagalah lidahmu kecuali dalam kebaikan.
Sebab dengan itu dapat mengalahkan syaitan. Ya. Apa tu? Takwa, jihad, zikir, tilawatul Quran dan jaga lidah. Ya. Tajuk kita pagi ni lidah lah. Arba'un la takunu illa fi mu'min. 4 sifat tidak terdapat kecuali pada orang mukmin. Sifat, ya. Ini sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Arba'un la takunu illa fi mu'min. As-samtu wa huwa awwalul ibadah. Pertama, diam. Diam ni lah ibadah. Ibadah pertama kita diam. Baru ibadah tu, diam tu ibadah rupanya kan. Luas ibadah ni kan. Ibadah. Besar pahala diam ni. Besar dosa bising ni. Ngumpat, mengata orang, memfitnah, besar. Itu kena diam. Tak perlu cakap, diam. Cakap perlu. Tak perlu tambah bumbu ialah tambah resipi lah. Yang kedua, tawaduk. Tawaduk. Yang ketiga, zikrullah. Yang keempat, tidak berbuat kejahatan, mengurangi ataupun mengurangi kejahatan. Ini ada pada orang mukmin. Mari kita tengok diri kita. Pejam mata, asum tu ada, alhamdulillah. Tawaduk ada, alhamdulillah. Lagi apa? Zikrullah ada, alhamdulillah. Tidak buat kejahatan ada, alhamdulillah. Lulus. Itulah tujuan ilmu, untuk koreksi diri. Pejam mata, tak pejam pun tak apa, tengok diri. Ada aja yang kurang, kita perbaiki. Luqman Al-Hakim ketika ditanya apakah yang dapat menyampaikan engkau ke tingkat yang sedemikian itu. Tingkat tingkat tadi 4 darjat tadi, 4 sifat. Katanya, Sidqul hadis. Nalah benar tutur kata. Benar tutur kata. Kalau tak, diam. Kata-kata yang benar. Nasihat yang betul. Menunaikan amanah. Wa adaul amanah. Wa tarki ma la ya'nini. Dan meninggalkan apa-apa yang bukan kepentinganku. Rasulullah bersabda, khamsun la takunu fil munafiq. 5 ni tak ada, tak akan berlaku, tak akan ada pada orang munafik. 5 sifat. Pertama, al-fiqhu fid din. Pertama, orang munafik ni tak faham fiqh din, agama dia tak faham. Dia tak belajar, dia tak faham. Dia belajar, dia jadi fiqh. Fiqh ni faham, faqih, faham. Ilmu fiqh, ilmu kepahaman. Al-fiqhu fid din wal wara'u bil lisan. Dan wara' dengan lisannya. Hati-hati dengan lisannya, dengan lidahnya. Wara' ni hati-hati. Wara'. Dulu anak kecil-kecil, orang atuk-atuk kata wara' tu duduk apa? Jalan tunduk. Wara' betul budak tu. Panggil pun tak noleh.
Itu kriteria zaman itu. Zaman Rasulullah warak bukan itu. Iaitu antaranya lah. Warak ni lah yang jaga sepadan. Sepadan halal haram, elok tak elok, itu warak. Jadi lisan kita naklah warak. Menjaga lisan daripada mengumpat, mengata, menista, memfitnah, mengadu domba, ini tugas kita. Kalau nak masuk syurga, kalau tak nak, buatlah apa nak buat. Gitulah kan. Allah mengata gitu. Ikutmu lah. Jadi kalau kita, hadapan kita, target kita syurga, al-wara'u bil lisan. Lisan kita mesti warak. Jaga batas-batas, jaga tata tusila, jaga perasaan orang, jaga maruah orang. Ni lisan, Wa tabassamu fil wajhi, dan sentiasa senyum. Wajahnya terpancar senyuman. Senyum, senyum. Sentiasa senyum. Ada orang tak ada seorang senyum, Jangan ketawa dulu. Dulu kan orang tu kata nanti satu masa orang bercakap sendiri. Kita pun tak faham. Sekarang bukan bercakap sendiri, berdrama sendiri, macam gila sendiri. Dengan set kan. Baru faham kan? Betul Atuk dulu dia belajar tak tinggi tapi dia dapat melihat masa depan. Besok orang bercakap sendiri. Tak percaya kau tunggulah cucu kata. Mana ilmu dia dapat kita pun tak tahu. Masa tu kita mana reti nak cari ilmu, dia anggap dengar je lah. Dah tak ada arwah dah. Kita apa tu baca tu? Kalau zaman sekarang kita tanya, kita apa tu baca tu? Sedap ilmu ni. Orang munafik tak ada tak ada faham agama. Dia tak ada warak bilisan. Jadi orang yang merepek-repek, viral macam-macam tu, dia tak ada, dia munafik lah tu. Bangga dengan munafik. Oh, ramai follower dia, berpuluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu kerana munafik. Memang munafik seronok. Tapi seronoknya ujung neraka lah. Memang nasihat baik-baik ni, Allah, ustaz ni tak ada cerita lain ni juga, dulu ni juga ni juga, memanglah. Sebab kita ada apa ni, ada bisikan syaitan, betul tu memang dia macam itu. Dalam viral tu, baik. Lepas tu sentiasa senyum, wajah berseri, barulah wajah berseri. Kalau muram durjana orang pun faham, sedih je kakak ni, abang ni sedih kenapa ya, dia wajah tu kan bercerita kehidupan dia, bercerita alam kehidupan dia kan. Wajah gembira, gembira pada ni, apa dia nak gembira sangat ni, alhamdulillah, syukur gembira kan. Cucu kita balik, kita nampak dia gembira, kita nampak dia sedih, kita nampak dia ngantuk, kita nampak dia lapar, dia tak cakap. Itulah bahasa wajah, wa nura fil qalbi, cahaya pada hati. Orang munafik ni tak ada cahaya kat hati dia, tak ada nur, tak ada iman, tak ada cahaya, tak ada tilawah, tak ada wahyu, tak ada as-sadqu, tak ada tabligh, tak ada patana, tak ada. Orang munafik kan, yang ada geram, yang ada benci, yang ada meluat, yang ada tak puas hati, itu munafik. Kan kita dah bicara nur itu, al-qalbu, qalbu al-musaffah, kalbu yang jernih kan, jernih macam air, jauh nampak, tembus, nampak. Jadi kita nak hati kita macam tu lah, kena berusaha ke situ lah, bukan pelik, kena berusaha. Nak cerita pelik, Allah buat ni semua pelik kan.
tanam durian 10 tahun baru buah. Pelik durian lama noh buah. Ni. Tapi kalau Allah tukar pengurusan dia, hari ni tanam besok buah, pelik juga. Hari ni tanam baru semalam tanam buah dah hari ni. Alah, pelik juga. Jadi memang Allah cipta ni semua pelik. Ya. Luar jangkaan kita. Tak mampu tak ada upaya kita nak memahami dengan tepat. Ya. Kecuali kita layan aja lah, ikut panduan-panduan yang Allah beri. Dan wal mawaddatu fil lisan fil muslimin, wal mawaddatu fil muslimin, dan naklah cinta kepada kaum muslimin. Wajib cinta ni, cintai, kasihi, sayangi, hormati, muliakan, hargai, santuni, wajib sama muslimin, insyaallah. Baik, lisan jadi anda nak pindah pada fungsi lisan. Fungsi lisan. Ada satu bab lagi, fungsi lisan. Ya, mana tanda malam tadi? 621. Allahu Akbar. Ya. Jadi antara tugas lisan ini, kita nak nampak tadi berapa ciri-ciri manusia hebat tu, takwanya, jihadnya, tilawahnya, zikrullahnya, kan? Gunakan lisan untuk menyantuni manusia, kan? Kita nak fokus seterusnya ialah fungsi lisan berzikir, bertahlil. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati ilal mizan wa yakhruju lahu 99 sijillan. Kullu sijilli minha maddul basari fiha khatayahu wa dhunubu. Wa yudha'u fi kaffati al-mizan. Summa yakhruju kirtasun mislu anmulatin fiha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Wa yud'u fil kaffati al-ukhra wa yarjahu ala khatayahu. Pada hari kiamat ada seorang yang dihadapkan ke mizan. Bukan ada, semua orang ada ke mizan ni. Hari kiamat nanti di mahsyar, seorang-seorang dipanggil, si A, puan, tuan, pulan, datang seorang-seorang. Antara awal-awal yang dipanggil ialah muazzin. Muazzin, imamul adil. Kan ada 7. Nabi kata 7 yang dapat lindungan Allah di mahsyar. Imamul adil, rajulani yalqa, 2 lelaki yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Pemuda yang cinta pada masjid. Jadi antara yang dapat perlindungan Allah dan dapat panggilan Allah di mahsyar nanti, imamul adil, muazzin, datang terus dijemput masuk ke syurga Allah. Baik. Bila sampai di mizan, lalu dikeluarkan lembaran lembaran amalnya. Kan malaikat roket mati catat amal kita. Dikeluarkan satu-satu lembar demi lembar, dikeluarkan lembaran amalnya sebanyak 99 bandel. Bandel kat pasar 100 kilo tak kuat lagi kita angkat ni.
Ni tak tahulah berapa besar bandelnya, ya. Tiap bandel ada lembaran amal. Tiap lembaran itu pandangan mata di dalam tiap bandel selebar pandangan mata. Ya, setiap bandel selebar pandangan mata. Besarnya bandel amal kita ni. Sampai mana kita boleh tengok ni? Muar. Sampai tangkap boleh tengok. Kalau tak ada pokok ni boleh nampak ni. Besar itulah bandel amal kita. Ya. Di dalamnya semua dosa-dosa dalam bandel itu. Maka diletakkan di timbangan. Kemudian di bahagian yang lain dibawakan kertas lembar. Ujung jari berisi syahadah. Ya. Kan dacing. Ada 2 piring dacing. Mizan. Sini bandel dosa. 99 bandel dosa. Yang sebelah ni secebis la ilaha illallah. Ya. Apa Nabi kata? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba kertas kecil itu dapat mengalahkan beratnya bandel dosa-dosa. Bandel 99 bandel tu. Besarnya la ilaha illallah. Ya, sebab tu kita lihat la ilaha illallah ni khusus untuk Allah. La ilaha illallah khusus untuk Allah. Ya. Sebab Allah dah beri kita khusus untuk kita. Dia dah beri tangan kita, dah beri mata kita, dah beri nyawa kita, dah beri semua yang kita nak, dia kasih. Jadi kita imbal balik, kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ni orang kafir yang munafik tak ada ni. Ya. Kalau munafik tak ada 5 tadi kan. Pakai hufiddin. Dia tak ada ni. La ilaha illallah. Ya. Al-Hasan Al-Basri berkata la ilaha illallah itu harga syurga. Syurga kena bayar ayah ibu. Bukan masuk percuma kena bayar. Bayarannya kena buat sekarang lah. Bayar cash sekarang masa kita hidup. Jadi sahabat tanya. Betul ke sahabat tanya? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik ni ialah anak angkat Rasulullah. Kecil lagi. 10 tahun dah jadi anak angkat Anas bin Malik. Jadi dia rapat dengan Rasulullah. Dia antara tugas yang Rasulullah bagi pada Anas ni, jaga selipar Nabi. Arah selipar. Balik, Anas pusing ni. Nabi nak keluar habis, nanti terus pakai. Terus pergi. Yang kedua, jaga air wuduk Rasulullah. Yang ketiga, ikut ke mana Nabi nak berucap. Anas ni. Jadi banyaklah hadis-hadis yang dipelajari oleh Anas bin Malik. Sampai Nabi berdoa untuk Anas bin Malik ni, ya Allah panjangkan umur Anas bin Malik, ramaikan anaknya, pakihkan ilmunya. Tiga-tiga dapat. Umurnya 100 tahun, anaknya 90 orang dan jadi mufti. Waktu doa ni penting. Allah sangat tengok, sangat tunggu doa-doa ni. Penting doa ni. Untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan jiran, masyarakat, negara, kebaikan agama. Apa Rasulullah kata? Ya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, Nabi berkata, Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, halil jannati samanun. Adakah syurga itu punya harga yang kena bayar? Ada RM dia tak? Berapa RM? Qala, Nabi kata, Naam. Adalah harganya, takkan percuma. Semua dah percuma, dunia percuma, nyawa percuma, air percuma, matahari bulan percuma, dah semua dah percuma. Takkan syurga nak percuma juga, tak aci ya. Yang ni kena bayar. Dunia percuma, ambil lah, rebut lah. Aku tak pandang, Allah kata. Ni berebut tu. Berebut dunia terlajak.
Merana dah. Jadi syurga ni tak ada percuma, mesti dibayar. Apa bayarannya? Nabi kata na'am, ya kena bayar. Harganya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bayarlah. Bayar syurga kan. Takkan sekali. Takkan kita Allah beri nyawa kita 1 minit. Berilah 1 minit je. Kita pun zikir sekali je lah zikir. Tak baloi, tak padan lah. Ya? Dengan tujuan kita. Ya? Tujuan kita dicipta untuk mengurus dunia ni. Dunia ni kita kena urus. Sebab tu mengurus dunia bukan mudah. Sebab itu Allah bagi percuma. Kan? Mengurus syurga mudah, tapi payah. Sebab tu payah orang nak berzikir. Mudah aja. Apa payahnya Cik Naim kan? La ilaha illallah. Tapi berapa orang nak berzikir? Ngeteh 2 jam. Zikir sekali tak bunyi. Saya lah kalau pergi warung tak 2 jam tak balik. Borak dunia lah. Dunia. Ya. Tak apa. Bukan, tak ada masalah nak borak bersembang tu. Tapi kita kena raih lah. Amanah diri kita untuk diri kita beli syurga. Dengan bayarannya la ilaha illallah. Ya. Mari kita zikir la ilaha illallah 11 kali. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Beli harga syurga ni tak perlu pergi Emporium. Pergi apa Big Ten tak perlu. Atas kursi je. Atas sejadah. Atas kasur. Atas mantal. Dalam kereta. Mudah sungguh. Tapi payah. Kan? Macam mana nak jawab mudah tapi payah? Ya Rasulullah, man asbaqun nas ila syafa'atika? Ya Rasulullah, siapa yang mula-mula dapat syafaatmu? Qala, man qala la ilaha illallah. Ya, siapa nak terima syafaat Nabi terawal, pasukan awal terima syafaat Nabi, pertolongan Nabi, jemputan Nabi masuk syurga, pertama ialah kumpulan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sembahan melainkan sembah Allah. Tiada kekayaan melainkan Allah, milik Allah. Tiada ilmu melainkan ilmu milik Allah. Ya? Semua milik Allah. Ya, Asmaul Husna tu kan. Ya. Tiada peraturan melainkan peraturan milik Allah. Ya. Milik Allah. Ketentuan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Tiada undang-undang melainkan undang-undang Allah. Tiada kitab melainkan kitab Allah, Al-Quran. Tiada peraturan melainkan peraturan Al-Quran. Ya. Waktu Quran mesti menjadi bacaan kita, jadi kajian kita, jadi muzakarah kita, jadi munakasyah kita, supaya kita dapat memenuhi tuntutan la ilaha illallah. Ya. Dia bukan sekadar lisan la ilaha illallah. Itu satu darjat lah. Darjat yang kedua yang tinggi juga ialah memahami la ilaha illallah. Apa tuntutan la ilaha illallah, kan? Sebab tu kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Sebab itu kita bersolat. Dalam solat ada syahadah lagi. Kan?
Meraih arwah, kematian arwah pun ada syahadah lagi. Betapa besarnya syahadah ni. La ilaha illallah. Mesti disemarakkan, mesti dizikirkan di mana-mana saja. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mujahid berkata menerangkan ayat ni. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslim. Qala idza akhrija minan nar man qala la ilaha illallah qala al musyrikun ya laitana kunna muslimin. Berebut kan. Akan tiba saat di mana orang-orang kafir ingin sekiranya mereka itu menjadi orang Muslim. Ini cerita kat neraka baru ingin. Yang Allah sebut ni dalam Quran. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan tiba masanya orang kafir ni, hanya mau berhala ni, yang tak mau beriman ni, yang tak ada etis ya, tak ada Tuhan ni. Besok semua nak jadi Islam. Qala iaitu di saat orang-orang yang pernah mempercayai la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Ada umat Muhammad ni masuk neraka dulu kan, atas kesilapan yang Allah tidak ampunkan, atau dia tidak bertaubat, atau dia buat tapi dia ada syahadah, ada la ilaha illallah dia tak semayang tapi tahlil tak tinggal, ada arwah dia datang la ilaha illallah imam kan. Tu ada saya ada jumpa semayang dia tak buat, tapi bab kematian dia sampai pintu dulu nak tahlil dengan imam la ilaha illallah. Ni contoh ni lah, contoh orang muslimin masuk neraka, lepas tu keluar kerana dia ada bekalan syahadah. Sampai Nabi Muhammad bila semua dah masuk syurga, dia keluar balik pergi ke jambatan neraka. Malaikat, ada tak lagi umatku? Umatku yang dulu bertahlil la ilaha illallah, yang dulu berselawat. Malaikat membuka senarai nama ahli neraka, umat Muhammad. Ada yang Rasulullah keluarkan. Sekarang kau keluarkan. Dapat syafaat. Jadi dikeluarlah. Ukhrija minan nar. Dikeluarkan dari api neraka. Kerana dia ada harga yang pernah dibayar dulu. Harga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kaum musyrikin berkata, aduhai, sekiranya kami dahulu beriman, kan elok, kan masuk syurga juga bersama mereka. Gitu. Mereka barulah menyesal, mengeluh. Jadi kita beruntunglah, sahabat semua. Allah beri kelembutan hati kita, disinari dengan nur iman, nur ilmu, nur hidayah, nur taufik, nur taqwa. Ini semua bersifat nur. Bersifat nur. Batu payah orang nak percaya. Iman ni payah orang nak percaya. Batu Nabi Muhammad diperambat pasal nur ni lah. Kan? Nur, orang mati akan dibangkitkan semula. Kan nur tu mana nampak? Dan belum sampai masanya. Orang kafir pun kata, cuba kau hidupkan semula mak bapak aku. Aku nak tengok, nanti aku beriman kat kau. Dia semua nak tengok dengan mata, baru nak beriman. Jadi taklah gitu. Allah menyusun iman tidak begitu. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir ni pokok-pokok lah. Subuh-subuh ni ada hujan, ada panas ni. Takkan kau tak boleh beriman dengan Allah? Dia bagi hujan, dah beri anggota. Ini yang zahir. Yang ni pun tak boleh beriman. Apa lagi yang ghaib? Cerita neraka, cerita mizan, cerita syurga. Payah nak. Kan? Sebab tu selesaikan yang zahir ni dan tingkatkan.
pada yang ghaib, insya-Allah. Jadi Ata'illah, ada seorang ahli sufi ni Ata'illah. Apa dia kata? Man jaa bil hasanati falahu khairun fiha. Siapa yang datang ke akhirat membawa hasanat, iaitu yakni man qala la ilaha illallah falahul jannah. Siapa yang datang bawa kebaikan di yaumul mahsyar nanti, apa kebaikannya? La ilaha illallah falahul jannah, maka layak syurga baginya. Wa man jaa bisayyiati, siapa bawa keburukan, kejelekan, bakubbat wujuhuhum finnar, disungkurkan wajahnya ke api neraka. Wajah turun dulu, macam diving, terjun pertandingan apa, muka turun. Siapa dia? Man jaa bisyirki, siapa yang datang ke mahsyar dengan syirik. Antara ciri syirik, dia tidak mau la ilaha illallah. Itu syirik paling besar. Kecil tapi paling besar. Mana kecil paling besar? Paling besar lah syirik. Riak yang paling kecil tapi besar lah. Hapus semua pahala, tak besar. Nabi kata kecil. Syirik yang aku paling takut, syirik riak. Sebab apa? Sebab dia menghapuskan semua pahala. Allah. Itu yang kecil. Kalau tak la ilaha illallah, lagilah besar. Allahu akbar, ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Wa atina min amrina rasyada. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Wa atina min amrina rasyada. Alhamdulillahillazi 'adda lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abada. Wa 'adda lil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal kafirin jahannam la yakhrujuna minha abada. Dzalika bi'sal masir. Alhamdulillahillazi a'ta kulla syai'in khalqahu wa hada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi. Allah ya karim. Allahu akbar. Allah ya karim. Alhamdulillah. Kesuwan.